Hai, Assalamualaikum. Ada yang live tak hari ni? Macam mana nak tengok? Nampak ada satu mata tu, siapa tu? Assalamualaikum, selamat petang. Selamat bercuti bagi yang bercuti. Ha. Hari ni nak duduk dekat atas kursi pula. Syed duduk dekat bawah, sakit pinggang. Siapa ya tengah live? Ni dia tak tahu macam nak tengok ni. Buka sekali kot insight. Sekejap ya. Siapa tengah live? Nampak ada apa? Ada mata ni. Siapakah gerangan? Dah 3 orang. Dah 3 orang, dah 3 mata. Kat sini ada, sini ada. Salam Cikgu Aini yang baru nampak. Hai Azhari, selamat petang. Cuti kan? Cuti kan Ustaz? Apa yang tahu Selangor cuti, mana lagi negeri yang bercuti? Ni tak tahulah macam mana nak tengok ni nampak korang. Tak apalah. Korang ni ya. Okey. Apa? Yang tahu Selangor cuti, lagi negeri lain tak ambil tahu pun. Sebab rasa PDPR ni buatkan kita terkurung. Jadi duduk kat rumah, tak pergi mana. Jadi rasa macam tak tahu pun apa jadi kat dunia luar tu. Macam ini sendiri pun, apa orang kata? Tahu hari ni cuti semalam. Lawa kamera, webcam. Dah ada kenalah test Cikgu Syami. Ni pun ni baru ni. Baru habis korang nampak ni. Apa kotak baby tu. Apa ni? Apa orang kata? Cuti macam hari ni cuti kan. Saya baru tahu semalam. Baru tahu semalam. Kalau tak saya kelas hari ni, kalau tak nampak orang punya WhatsApp status semalam, maunya saya bagi kerja dekat budak-budak. Nasib baik ada kawan-kawan share dekat WhatsApp status, ada share dekat dekat status Facebook juga kata apa hari ni cuti. Nasib baik. Webcam apa ni? Kenapa korang nampak apa? Ni webcam. Alamak, apa Yang hari tu ada share dekat ni dekat WhatsApp, dekat Facebook ada share hari tu kotak dia. Dan kotak dia tak ada kat sini. Tak ada. Tak ingat dah apa nama dia. Okey ke? Clear ke suara? Dia tak tahu mic nak guna macam mana ada tepi ni. Ni ada mic tah macam mana nak guna, duduk biar tepi ni. Clear tak? Saya pergi kerja kat pukul 6 pagi tu. Aduh, Cikgu Iftitah. Nampak tu? Oh, Alhamdulillah kualiti gambar cantik. Sebab dia, ni Razer. Ada tulis kat sini. Dia webcam ni, sekali dengan lighting. Hari tu guna lighting yang ni, korang nampak ke? Yang kat situ tu. Tapi tak, memang gelap. Tak tahulah sebab rumah ni memang cahaya ke apa ke. Dia gelap. Jadi itulah suami cadangkan pergi kedai kan. Tengok yang ada jenis yang macam ni. Tapi harga pun boleh tahan lah. Okey. Awalnya Iftitah bagi kerja pukul 6 pagi. Alhamdulillah lah akak sempat lagi apa orang kata? Tanya dekat PK Berita Khas, tanya betul tak hari ni cuti? Kan nanti terbagi kerja. Dah ada mak ayah hangin dia dengan cikgu dah sekarang macam isu. Yeay Kak Zana, terima kasih tengok live. Okey, hari ni
nak share tentang tips untuk kuasai bahasa Inggeris. Yang mana tengah tengok live ni boleh share-share dekat 10 grup terdekat. Nak 20 grup pun boleh kalau rajin. Mana tahu kan dapat tolong anak-anak yang tengah struggle study BI, murid-murid yang tengah struggle study BI tanpa cikgu BI di sisinya. Apa lagi? Boleh share dekat Facebook sendiri juga. Rasa dah lama kan tak buat share ni, sharing live ni memang sibuk. Tadi pun daripada pukul 10, pukul 9.30 menghadap buat video. Pukul 1 tadi baru siap mengedit apa semua. Ya Allah, rasa macam cepatlah naik sekolah. Tak larat dah sebenarnya ni. Mata pun dah berpinah-pinah dah menghadap laptop ni terlalu lama kan. Okay. Salah satu tips untuk kita kuasai bahasa Inggeris adalah kita kena sebut dengan kuat. Apa yang kita baca, apa yang kita memang hari-hari bagi kerja pukul 6. Biasa untuk gaming memanglah cantik. Okay. Contoh kan dalam buku ni kan, let's read. Let's read ni, contoh kalau kita nak baca huruf, nak baca perkataan, kena sebut dengan kuat, dengan jelas. Jangan baca dalam hati. Macam tu juga waktu kita mengajar anak kita. Kalau dia baca petikan, dia baca huruf, dia tengah belajar, suruh dia bercakap kuat. Macam kat sini pun arahan dia pun suruh bercakap kuat. Nampak? Ni contoh kalau kita baca ABC kan. Sebutlah A, B, C. Lepas tu kalau sebutan ABC tu tak semestinya kita kena macam apa orang kata skema sangat. Nak kena sebut sahaja. Kita boleh menyanyi ke, main teka-teka huruf ke. Jadilah macam meriah sikit bila kita bila kita membaca tu. Orang dah 3 mata. Apa sahaja ada tiba-tiba bersuara? Sini ada. Okey. Facebook. Percaya. Salam Cikgu Aini yang baru nampak. Hai. Dia tiba-tiba dia berbunyi. Okey, kejut je. Okey. Ni macam ni, cakap dengan kuat. Bila kita cakap dengan kuat, kita punya apa orang kata? Daya ingatan tu lagi cepat tangkap lah. Daripada kita berbanding kita bercakap secara perlahan, bercakap dalam hati, baca dalam hati, senyap-senyap. Jadi bila kita bercakap, kita keluarkan suara, kita akan mudah ingat. Nak tambah lagi ingatan, kena tunjuk. So contoh macam A kan, tunjuk A, B, C. Kalau nak menyanyi pun boleh juga, tunjuk A, B, C, D, E, F, G. Tunjuklah kan sambil tu. Okay. Mak pun nampak Nana cakap mak pun dah pening kat rumah. Anak-anak macam ragam bila belajar kat rumah. Lagi-lagi belajar dengan mak sendiri. Betul. Memang betul. Itulah anak-anak kita. Dia ada yang sampai cakap, mak ni lagi garang daripada cikgu kat sekolah. Hai, sabarlah ya mak-mak. Cikgu-cikgu pun bersabar. Sama-sama lah bersabar. Anak-anak pun sebenarnya tak sabar nak pergi sekolah tu. Tapi macam mana kan? Kita pun kes pun makin tinggi. Jadi kita sama-samalah berdoa moga kita dapat jalani hidup seperti biasa, boleh pergi sekolah, boleh pergi bercuti. Ni kalau stres-stres ni memang macam contoh cuti hari ni kan, bolehlah keluar kejap pergi jalan ke, jalan jauh sikit lebih daripada 10 km, tengok hutan ke, kalau pergi hiking ke. Tapi itulah bila COVID ni semua terbatas. Jadi sama-samalah kita doa. Jadi apa yang ada sekarang ni bagai inilah, kita tempuh sama-sama. Tak payah nak merungut lah maksudnya. Macam tengok macam mana cakap ya, mak ayah ramai je berungut. Tapi yang peliknya, yang berungut tu ramai golongan lelaki, bapa-bapa. Yang baca status-status kan lalu-lalu dekat apa orang kata Facebook tu, semuanya yang bapa-bapa. Mak-mak tak merungut pun. Tapi bila yang menghantar tugasan, ramai macam Aini kan, ramai hantar tugasan tu, mak-mak yang mengambil gambar, mak-mak yang hantar gambar. Tengok betapa
bukan nak puji apalah, tapi betapa cekalnya mak ayah, mak-mak kita ni menghadapi anak-anak, pembelajaran anak-anak kat rumah. Tapi yang selalu melontarkan pandangan-pandangan ayah-ayah dekat Facebook tu. Jadi tak apalah, kita kurangkan, kita buat je apa yang ada, kita hadap je. Kita bantu anak-anak kita yang mana boleh. Macam bahasa Inggeris ni, kita apa orang kata, kalau contoh kita tak gerti kan, tak gerti nak sebut, kat sini macam ada ni tau. Adalah perkataan-perkataan yang susah dia senaraikan kan. Ini pun kadang-kadang tak faham pun apa yang dia senaraikan ni. Okay, contohlah ya, kita ambil ada yang tu apa? Macam dalam ni kan, family, dalam family ni. Family R ni. Family R mana? Family R ni macam kak, tunjuk okay. Macam Ka ni kan, Ka, Jafar, Taba ni kan. Kadang-kadang contohlah kita tak tahu kan, nak apa? Nak translatekan Ka ni. Tak tahu, kita boleh cari kamus. Bila kita contoh dapat benda-benda macam ni, bahasa Inggeris ni memang bukan kita punya bahasa yang kedua kan. Kita ambil kamus, cari apa orang kata, kalau macam matematik tu dia punya cara dia kena sifir. Kalau bahasa Inggeris dia punya kawan dia, teman sejati dia, kamus. Jadi pastikan waktu belajar bahasa Inggeris tu dah ada kamus dekat sebelah. Contoh kita tak tahu macam mana nak sebut car kan, nak sebut ke nak tak tahu makna dia kan. Cari dalam kamus, tulis dekat atas ni maksud dia. Car, apa, kereta. Contoh kalau kita tak tahu cara sebutan car yang betul, macam hari ni kan, ada juga word-words yang bahasa Inggeris kita tak familiar nak sebut tu, sama ada betul ke tidak. Hari ni ada dalam handset ni ada download tau. Download satu apps, nama dia apa nama dia? Hello English. Sekejap ya, tunjuk. Ni bagus juga dia punya apps tu. Dah download dah. Ni Hello English. Boleh cari dalam apps korang. Nampak ke? Boleh cari dalam apps korang. Dekat dalam tu dah ada dah semua ni. Yang buat bahasa Melayu lah ni. Macam ni. Nak pelajaran macam mana? Pelajaran yang kedua, belajar menanya khabar. Kat sini dah ada game sekali tau. Ada game, ada apa orang kata? Kita boleh main game bahasa Inggeris. Ni, pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul untuk hello. Ni boleh main game. Dia ada sebutan sekali, hello. Macam mana nak sebut. Jadi bolehlah try apps ni. Hello English nama dia. Hello English. Itulah Hello English nama dia. Kita boleh belajar grammar dalam ni. Boleh belajar vocab pun dalam ni. Boleh belajar cara sebutan yang betul. Jadi kat situ kalau kita tak tahu nak sebut macam mana, boleh guna perisian ni. Okay. Lepas tu, tadi contoh dia sebut dengan kuat kan. Lepas tu kita kalau nak belajar bahasa Inggeris ni, kita buat daripada orang kata mudah kepada susah. Contoh sekarang ni kan, dah tahu ABC. Okay, dah tahu. Sekejap ya, ada orang WhatsApp. Biarlah dulu. Okay, tak tahu ABC kan? Tak tahu ABC. Dah tahu ABC. Dah tahu ABC, bagus dah tahu ABC. Kita cuba yang ni pula. Kita cuba yang ada perkataan pula. ABC ada perkataan. Macam B untuk apa? Bear. C untuk apa? Cow. Macam yang tengok kan, ada video salah satu customer dia beli buku Let's Read ni. Dia orang cakap, apa orang kata? Bagi anak dia, huruf yang depan ni sahaja. Tapi anak dia dah boleh sebut dah. Dah boleh sebut dah. A untuk apa? Dia kata A untuk apple. B untuk apa? B untuk bear. C untuk apa? Crocodile. Contohlah kan. Itu dia punya pemahaman. Mungkin mak ayah dia dah ajar, apa orang kata? Mak ayah dia dah ajar guna apa tu nama dia? Yang kita tampal dekat dinding tu kan. Perkataan-perkataan kat situ kan. Selalunya mak ayah tampal kan. Tapi kat sini kita boleh tambah lagi dia punya vocab. Boleh tambah vocab, boleh tambah lagi pengetahuan anak-anak. Mungkin hari tu dia belajar
C untuk krokodil. Tapi yang dalam buku ni pula Azhar C untuk kau. Dah tambah satu lagi ilmu baru. D untuk dog. Mungkin dia belajar yang dekat papan kenyataan. Dia punya apa orang kata yang tampal-tampal tu, mungkin dia belajar dia ke. E untuk elephant. Yang tu mungkin lain. Jadi dia dah tambah dia lagi words baru untuk anak-anak kita. Belajar daripada mudah ke susah. Okey. Tengok gambar-gambar dia pun sangat menarik. Terang lagi terang kalau apa dengan lampu ni pun, lampu rumah pun. Okey. Lepas tu yang ni sekarang ni anak kita tengah belajar. Ini percayalah yang sekarang ni anak kita tengah belajar dekat sekolah topik ni. Topik kenalkan diri. Dalam bahasa Melayu sekarang ni pun tengah belajar dalam ini ajar pengurusan diri pun tengah ajar ni. Kena sebut nama, sebut umur, sebut jantina. 3 tu kan. Tu yang dalam pengurusan diri lah. Kalau dalam ni pun sama juga dalam bahasa Inggeris. Kena sebut nama. Ni nama. Sebut jantina. Ini suruh anak sebut dengan kuat. Kalau macam ini hari tu ajar pendidikan khas nak buat yang kenalkan diri ni, diri saya ni, topik ni. Ini rekod sendiri. Rekod memang suruh murid tu ulang-ulang sampai 3 kali. Nama saya siap tunjuk lagi. Dia bila kita tunjuk, bila kita buat pergerakan, dia akan lagi mudah ingat. Dan bila kita sebut dengan kuat pun lagi kita mudah ingat apa yang kita belajar tu. Macam ni kan. My name is Aini. Dia faham lah. Maksudnya nama saya Aini. Kalau kita tak buat pergerakan macam my name is Aini. So macam dia pun apa orang kata budak-budak pun tak bersemangat satu. Faham ke apa itu my name is Aini tu? Faham ke nama dia tu Aini? Jadi bila kita mengajar anak, pastikan kita orang kata apa? Tunjuk. Tunjuk. Kalau belajar dengan buku pun tunjuklah. Tunjuk ni. Dia kata I am a boy. Tunjuklah ini boy. Boy. Kalau ni lelaki kan, perempuan kan. My name is Rumaisha. I am a girl. Tunjuklah I am a girl. Terangkan kat dia sekali. Girl tu macam mana? Girl tu macam mana? Girl tu macam mana? Apa beza lelaki dengan perempuan? Apa beza girl dengan boy? Janganlah kita straightforward macam asyik nak kejar habis muka surat, terus nak pergi kelas sebelah. Nak pergi muka surat sebelah, nak cepat habis buku ni, tak terangkan dekat dia. Kadang dia tak faham. Jadi kita terangkan. Kalau perempuan, nampak ni, gambar yang comel ni, perempuan dia selalunya pakai tudung. Kalau tak pakai tudung, selalunya rambut panjang. Kalau lelaki, boy, selalunya rambut pendek. Memang kena terangkan. Macam ini sendiri pun yang terangkan dalam video tu. Bolehlah nak tengok, siapa nak tengok. Siap rekod dalam kereta ada, siap rekod dekat ruang tamu ada. Lepas tu tak tahu nak rekod mana. Rekod depan komputer macam ni pun ada. Macam-macam tempat dah guna. Nak bagi apa orang kata, suasana lain nak tunjuk dekat anak murid. Kan bosan dekat asyik-asyik depan laptop, depan komputer je. Jadi kita ubah-ubah suasana kat belakang tu. Kita edit-edit lah video tu. Walaupun tak secanggih cikgu-cikgu lain yang ni tengok macam-macam meriah dia punya tu. Kita buat apa yang kita boleh, asalkan objektif tercapai. Macam ni. Okay, lepas tu kat sini pun ada jugalah hello, good morning, how are you. Kita terangkanlah kat anak-anak. Nice to meet you, hi, bila nak guna. Bila nak guna greetings ni. Greetings kan, ucapan kan. Ucapan hello, nice to meet you, how are you, good morning. Janganlah macam tu. Okay, baca ni Fahri. Bacalah sampai habis. Kita duduk kat situ main main handset. Main handset. Dah habis. Dah habis buka muka surat sebelah. Amboi, senangnya. Senangnya mengajar ya. Janganlah macam tu mak-mak, ayah-ayah. Kita terangkan. Kita dulu pun orang kata maybe lah kita tak ada basic untuk macam mana mengajar kan. Cikgu-cikgu memang dia telah di-train, telah dilatih.
Tapi cuba kita imbas kembali macam mana cikgu-cikgu kita dulu. Macam ni cikgu kita pernah mengajar kita, pernah mendidik kita. Jadi dari situ kita dapat idea. Ada ke apa orang kata, cikgu kita dulu sambil-sambil mengajar ni main handset kat depan kelas. Dah habis dah muka surat 1. Okey, buka muka surat sebelah. Baca je tanpa penerangan. Sebab tu mak ayah sekarang ni marah dekat cikgu. Sebabnya kononnya cikgu-cikgu bagi link, bagi apa orang kata, bagi worksheet apa semua tu kan, tanpa penerangan, tanpa video macam ni, tanpa live, tanpa Google Meet, tanpa Google Classroom, bagai-bagai semua tu. Sebab tu mak ayah marah. Faham memang orang kata memang orang kata susah lah kan kalau tak ada penerangan. Tapi bila cikgu-cikgu dah buat video, ini tengok pun ada yang mak ayah tak buka. Macam cuti sekarang ni kan, patutnya dah boleh buat kan. Tapi ada juga mak ayah yang tak tahulah kan. Dia kalau sebenarnya kalau orang macam-macam bagi alasan ni, lepas tu apa orang kata, menyebarkan negatif-negatif ni tanpa buat, jadi I rasa macam ting kosong lah. Dia suka gebang-gebang, cakap-cakap lebih-lebih, tapi tak buat pun. Ni bila cikgu-cikgu semua satu Malaysia ni kalau tengok dalam grup kami kami guru Malaysia KGM, memang kami tengah apa orang kata, share-share idea, share-share peralatan, share-share tentang macam mana lagi nak buat anak-anak tertarik dengan kita orang punya pembelajaran. Kalau nak buat video tu macam mana nak cara buat. Kami tak dilatih tau untuk buat video-video ni. Tapi bila jadi macam ni, kami akur dengan KPM, arahan KPM, akur dengan KKM, MKN semua. Kami buat lah. Tak boleh pergi sekolah, kami tak pergi sekolah. Suruh buat PDPR kat rumah, kami buat. Nak video, kami bagi. Jadi sekarang ni peranan mak ayah sama-sama berganding bahu dengan cikgu. Hai Husna, terima kasih like. Sambil-sambil tu kita borak pasal PDPR, sambil tu kita tengok dalam buku ni macam mana kita nak kuasai untuk untuk kuasai bahasa Inggeris untuk anak-anak kita. Macam yang cakap tadi, yang pertama, kena sebut dengan kuat, dengan jelas apa yang dia nak cakap tu. Macam contoh nak sebut my name is Aini kan, takkan nak suruh sebut dalam hati. Bila sebut tu pula kenalah sambil tunjuk diri dia. Maksud dia faham, nama saya Aini. Kalau dia tegak je, my name is Aini, jadi macam betul ke, faham ke? Terima kasih Abdul Taib, kami sentiasa support. Terima kasih sebab ramai je yang tengok, ramai ibu bapa juga yang support. Bila ni post-post tu kan nampak cikgu jangan mengalah. Ya, insyaAllah. Bila ada support-support yang positif macam ni lah, jadi kita macam lagi positif dan cuba untuk perbaiki. Cikgu pun bukan yang sempurna kan, bukan masum. Jadi sama-sama perbaiki. Mak ayah pun berganding bahu dengan cikgu-cikgu untuk bantu anak-anak kita. Macam apa orang kata, bila cikgu-cikgu dah bagi pembelajaran, mak ayah pun bantu untuk ajar. Lepas tu hantar semula dekat cikgu. Cikgu pun nanti boleh tanda. Kalau cikgu tu ada, kita macam rasa mak ayah, saya faham kadang-kadang mak ayah rasa tak puas hati kan dengan cikgu ni, bagi saya terus PM cikgu tu. Tak perlu pun nak sebar-sebar negatif dekat Facebook. Sebab bila penyebaran negatif tu berlaku, saya sebagai guru, walaupun bukan saya yang buat benda tu, terasa tau. Bila terasa tu adalah sikit apa orang kata macam down tu ada. Bila cikgu-cikgu down ni bahaya sikit. Dia macam dah malaslah buat ini pun kena, buat itu pun kena. Jadi sama-sama lah kita positif. Cikgu-cikgu pun bantu mak ayah. Kalau apa-apa yang tak faham, boleh tanya cikgu. PM je tepi. Memang saya pun kalau dah buat video, kalau siap bagi apa orang kata, bagi tak adalah bagi arahan, bagi ayat akhir saya cakap tu, kalau tak faham terus PM tepi cikgu. Tak ada masalah pun. Macam hari ni kan, tengah bercuti kan, bagilah cikgu rehat dulu. Sebenarnya cikgu tak rehat pun. Cikgu tengah sediakan bahan PDPC untuk
kelas-kelas macam saya pun, saya untuk minggu depan punya saya dah sediakan dah. Nanti minggu depan sediakan untuk minggu depannya pula. Sama-sama lah kita. Okay. Macam yang ni kan. Ni pun salah satu tips juga. Dia kata read with partner. Maksudnya partner tu tak semestinya kena cikgu. Partner tu boleh jadi ibu bapa, adik-beradik. Dia kena bercakap antara dua orang. Betul, memang pening. Semua orang pening. Anak saya, anak Encik Abdul Taib ni 5 orang bersekolah. Bayangkan cikgu-cikgu pun handle 25 orang selalunya dalam satu kelas kan. Macam saya pun cikgu pendidikan khas, satu kelas dalam 7 hingga 10 orang. Lepas tu ada yang melompat, ada yang membuat air besar, membuat air kecil, ada yang tidur, ada yang berguling. Jadi macam itulah cikgu-cikgu dekat sekolah. Tak apalah, kita sama-sama doa moga cepat-cepat habis, cepat-cepat anak boleh sekolah. Cikgu pun dah rindu sekolah. Nak pergi sekolah. Okey. Macam ni kan, baca dengan ibu ayah, baca dengan adik-beradik. How are you? I am fine, thank you. What is your name? Sambil tu tunjuklah pergerakan. Tunjuk pergerakan. What is your name? Maksud dia tengah tanya, apa nama awak? My name is, dia sempat kan? Contoh ni, my name is Umar. My name is Umar. Sambil tu sambil tunjuk diri sendiri. Maksud dia faham, dia tengah cakap tentang nama dia. Contoh kalau how old are you? Berapa umur awak kan? Ada tak ni? I am 7 years old. Sambil tu I am 7 years old. Maksud dia fahamlah, saya 7 tahun. Buat apa gerakan? Dia tak keliru lah. Nanti kalau periksa, contoh ada periksa kan, apa orang kata, dia faham lah. Bila tanya my name, kena jawab macam mana. Bila tanya umur, nak kena jawab macam mana. Sambil tu buat pergerakan. Bila kita bergerak, tangan kita bergerak, mulut kita bergerak, bercakap dengan kuat, dia lagi lekat dekat kepala. Terima kasih Abdul Taib. Setuju. Okey. Lagi untuk tips kuasai bahasa Inggeris ni, kita boleh cari, apa orang kata, cari orang yang pandai bahasa Inggeris. Mungkin macam saya sendiri pun, saya tak hebat tau dalam bahasa Inggeris ni. Macam saya, suami saya yang apa orang kata, dia lagi kuasai lah bahasa Inggeris ni. Jadi saya merujuk dia. Mungkin ada mak ayah yang jenis kerja memang menggunakan bahasa Inggeris, rujuk mak ayah. Kalau tak ada mak ayah, boleh rujuk cikgu. Bila cikgu ajar, boleh tanya. Boleh tanya cikgu, tanya cikgu bahasa Inggeris yang tengah mengajar tu, tanya je apa, boleh. Nanti mak ayah, tak semestinya kalau contoh hari tu tengah belajar tentang perkenalkan diri kan, kalau ada perkataan-perkataan yang kita tak faham, boleh terus tanya cikgu. Boleh PM tepi cikgu, InsyaAllah cikgu akan jawab. Okey. Contoh lagi kan dalam ni kan, tadi dah perkenalkan diri. Sekarang ni memang tengah orang kata sesi perkenalkan diri lah. Macam anak murid saya pun saya minta dia perkenalkan diri. Walaupun ada yang ada masalah pertuturan, kita tak berapa clear dengar dia apa dia cakap, tapi saya dengar time tu suara mak ayah dia bantu. Nama, walaupun dia sebut tapi at least dia keluarkan sebutan tu. Dia tak simpan, dia tak diam je. Sebab dia pun tengok video saya tu pun, saya mengeluarkan sebutan perkataan tu. Nama, dia maksud dia faham, tapi cuma kita kena bantu dia sebutan. Tu kena buat kat sekolah lah nanti. Kalau anak-anak ada masalah sebutan, mak ayah boleh bantu mereka untuk guna ni lollipop. Lollipop gula-gula tu. Bantu dia untuk hisap tu kan. Waktu dia hisap tu, dia akan bantu kita punya lidah tu. Dia akan merangsang untuk bantu lidah kita dapat sebut dengan jelas. Tapi kena kawal lah, sebab lollipop ni manis, dia akan buat dia hyper. Jadi pastikan waktu nak ambil tu bukan waktu dia nak tidur. Ambil lah waktu apa kata, waktu pagi ke, biar waktu petang, waktu dia nak main kan, nak main pukul 5 tu. Bagi dia orang kata makan lollipop tu sambil sebut.
Sambil sebut perkataan apa yang dia nak sebut tu. Tu salah satu cara lah. Lagi satu aktiviti kalau untuk sebutan ni, tiup belon ataupun tiup kertas letak dekat dalam air. Kita tiup straw tu, bagi kertas tu jalan kat dalam air tu. Tu antara tips antara aktiviti yang boleh buat untuk bantu kita punya percakapan supaya tak pelat, cakap pun mudah difahami. Jadi macam mana orang kata, tapi benda ni jangan kita ingat jangka masa pendek dia akan dapat. Dia kena berterusan. Mungkin boleh pelbagaikan aktiviti. Contoh hari ni kita buat lollipop, esok kita buat untuk tiupan, esok lagi buat tiupan belon, hari ni buat tiupan untuk straw kan. Jadi bila pelbagai tu dia akan merangsang kita punya lidah dan bahagian-bahagian dalam mulut ni untuk cakap dengan lagi baik. Dia memang aktiviti ni betul bila kita berterusan dan selalu buat, insya-Allah dia akan dia akan memperbaikilah kita punya pertuturan tu. Tu salah satu antara tips-tips lah aktiviti-aktiviti kita boleh buat. Ni macam ni kan, tengah buat tentang pertuturan ni, bolehlah cuba. Mungkin dia pelat nak sebut thank you, dia buat thank you ke kan. Mungkin dia ada masalah pertuturan. Okey. Contoh lagi, ni pun nanti akan sampai topik ni. Topik tentang hobi. Kita dah boleh lah kalau kita ada buku-buku rujukan tambahan. Salah satu tips lagi untuk kuasai semua mata pelajaran, kita boleh dapatkan buku tambahan. Kalau sekarang ni ada sekolah sepatutnya dah dapat buku teks tapi ada masalah yang kita tak dapat elakkan, mungkin untuk keselamatan dan sebagainya kan. Kita bolehlah cuba usaha untuk dapatkan bahan tambahan dulu ke, guna buku teks digital ke. Kita cari jalan untuk bantu anak kita. Siapa lagi kan nak bantu kan kalau bukan kita. Macam cikgu-cikgu pun ada yang screenshot buku teks, nak paparkan, nak tunjuk mana yang petikan kena baca. Ada yang macam Google Meet, tunjukkan mana buku yang kena guna. Ni salah satu orang kata buku tambahan lah. Sebab macam tadi kan, dia ikut sukatan KPM tau. Yang macam ni untuk tahun 1, memang dia akan ajar tentang diri dulu. Dia akan ajar tentang diri dulu. Lepas tu nanti masuk hobi. Okey. Lepas tu nanti dia akan masuk warna. Akan sampai topik warna nanti. Ini untuk sekolah rendah, untuk prasekolah, untuk tahun 1. Memang akan sampai topik-topik ni. Topik warna. Ni kita waktu nak ajar topik warna ni, keluarkan sekali pensel warna, bagi dia pegang. Bagi dia rasa, bagi dia tahu. Itu contohkan nak warna merah kan. Keluarkan, okey, suruh dia ambil mana warna merah. Cari warna ni. Saya pun memang suruh pun kalau anak murid saya kan. Kami ada satu bekas bakul. Memang sediakan peralatan tulis kat sekolah kami. Kami guna tu lah kalau untuk anak murid yang tak ada pensel warna, tak semua orang mampu kan. Jadi kami gunakan tu. Memang dalam tu dah berlambat pensel warnanya. Jadi saya minta anak murid cari mana warna merah. Cikgu nak warna sama macam ni. Ambil, contohkan dia ambil ni kan merah kan. Ambil tengok sebelah ni, warnakan sikit. Sama tak? Contohlah dia ambil merah tapi kita suruh warna yellow kan, warna kuning. Ambil, sama tak? Conteng je. Janganlah macam sayang sangat nak guna buku tu. Kalau kita dah beli buku, guna. Macam saya cakap tadi, kita tak faham car atau apa, conteng je kat atas tu. Car tu kereta. Kita cari dalam kamus, maksud dia kereta, tulis di atas tu. Jangan rasa, orang kata, sayanglah nak guna buku ni. Kita dah beli mahal-mahal tapi nak contoh conteng. Tu orang kata, patut dielakkan lah. Bila kita dah beli buku, dah invest duit kat situ, kita tunjukkan yang memang kita guna. Terklepet-klepet ke tak apa. Contohkan
kalau sayang nak terkelepek-kelepek ni, ada jenis orang OCD tau. Dia tak boleh terkelepek sikit, tak boleh nak ni sikit. Balutlah buku. Balut buku. Gunakan penanda buku ke. Tak kat sini. Ambil kad ke, letak kat sini. Hari ni sampai sini belajar. Ada orang tak suka kelepek-kelepek buku. Jadi bolehlah guna cara-cara macam tu. Kalau tak suka nak tulis lah, yellow tu kuning, tak suka nak tulis atas ni kan. Tak suka nak tulis contoh kat sini, buat buku, ambil buku tulis yang lain. Tulis kat situ, yellow, kuning. Ni akan sampai nanti. Dia akan sampai tajuk-tajuk ni. Lepas tu nanti akan sampai juga tajuk ni. 5 deria kita ni. Kalau mak ayah ada buku-buku tambahan boleh dah guna. Cuti-cuti ni ambil masa dengan anak. Sebab hari-hari bekerja kan penat. Kita tahu, saya faham. Mak ayah penat balik kerja malam baru nak tengok kerja rumah lagi. Tak ada masa dengan anak. Kita pun dah penat. Dah kalau boleh nak masuk tidur je. Tapi itulah pengorbanan mak ayah. Yang anak-anak kena tahu. Ini apa? Ni waktu tu cuti bolehlah ambil buku-buku tambahan. Mendengar apa? Dengar untuk apa? Rasa untuk apa? Bau untuk apa? Hidu apa? Ni pun saya nanti kalau pengurusan diri pun saya ada ajar ni. Selalunya kalau dalam kelas saya memang gunakan BBM lah. Bahan bantu mengajar. Tak adalah sebut-sebut sahaja. Memang suruh budak pegang. Sebab benda-benda tu yang akan membuatkan ingatan kita lagi kuat. Bila kita pegang, bila kita sebut, bila kita rasa. Macam yang rasa ni kan. Ni boleh lah rasa, ambil main permainan rasa. Apa orang kata? Teka rasa kan. Sediakan garam, gula. Tutup mata. Suruh dia sebut apa benda ni. Seronok sebenarnya kalau belajar secara sambil-sambil main. Jadi macam tak stres lah. Tutup TV, kita sama-sama dengan anak. Ni bau. Buatlah main teka-teka kat rumah. Tutup mata anak, mak bagi perfume. Bau apa ni? Cubalah teka. Boleh main-main dengan anak. Buat satu, saya pun ada tengok satu keluarga tu kan. Walaupun tu video lama, saya rasa ramai je dah pernah tengok. Dia main, dia tutup TV, gadget semua ke tepi, cuma dia ambil handset dia rakam je. Itu pun rakam pun dia biar je. Memang tak ada orang kata nak edit ke nak apa ke. Dia main permainan alat tali tambung je. Lepas tu ada kat tengah-tengah tu ada bedak. Siapa yang kalah kena ni bedak ke muka. Jadi macam benda-benda tu seronok tau. Bila kita main-main dengan anak, luangkan masa dengan anak. Ni kalau mak ayah pun gadget selalu, jadi anak pun rasa macam apa orang kata, bila masa nak dengan anak pula kan. Jadi kita tinggalkan kejap. Saya ni pun jarang tengok TV. Kadang rekod je. Sebab kerja lain banyak. Sama-sama lah kita. Tadi pun memang daripada pukul 10 sampai pukul 1 duduk menghadap PC, duk buat video. Memang TV tu tak buka pun daripada pagi tadi. Tutup je. Sama-sama lah kita kurangkan gadget-gadget yang melalaikan seperti tu. Tapi kalau untuk kerja tak apalah kan. PC untuk nak buat kerja tak apa. Kalau nak ada apa, Zoom ke dengan cikgu, tak apalah itu. Tak boleh nak elak lah benda tu sebab memang belajar sekarang atas talian. Jadi sekarang ni kalau nak elakkan benda tu, hari-hari macam ni lah boleh elakkan. Hari-hari cuti kan. Boleh kita ambil buku fizikal macam ni, pegang. Boleh guna. Ajar anak sambil-sambil tu. Sementara nak tunggu waktu asar. Asar dah bagi tutup. Sebab tips untuk pelajar cemerlang lah. Memang waktu asar memang bukan masa yang sesuai untuk belajar. Memang untuk beriadah, untuk berehat. Malam pun kalau nak sambung belajar, sambung lepas isyak. Kita ambil sikit masa. TV tu kalau ayah nak tengok, slowkan lah. Selalunya mak-mak yang ajar anak kan. Kalau mak ayah sama-sama nak ajar anak pun lagi bagus. Ada keluarga tu siap tak ada TV lagi. Dia sebabnya dia kata anak dia time tu nak UPSR, tak silap saya kan. Dia memang dia kata dia jual TV tu semata-mata nak anak dia nak UPSR, dia nak fokus sebab anak dia suka sangat tengok TV.
Jadi dia berkorban sekali. Tak beli TV kat rumah setahun tu. Memang menghadap buku. Buat aktiviti macam tu. Okey. Ni pun nanti akan belajar tentang badan ni. Yang ni ada, kalau ada apa, DDM Friends pun ada lagu anggota badan tu kalau untuk bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris pun ada kan. Untuk anggota badan, lagu-lagu untuk anggota badan dah boleh dah untuk anak-anak kita. Sambil buat tu sambil tunjuk. Tunjuk mana, hand mana, leg mana, kaki. Saya hari tu buat video pun mainlah menunjuk kepala, bahu, badan, kepala, bahu, lutut, kaki, berialah buat benda tu. Selalu buat depan murid, tapi bila kita rakam, kita tengok sampai kita nyanyi pun insya-Allah kelakarnya lah. Tapi nak macam mana? Itulah PDPR namanya kat rumah. Jadi kena buatlah. Malu-malu macam mana pun sebab yang tengok je video tu pun mak ayah kan. Lepas tu baru dia bagi ke anak-anak kan. Tak apalah, kita sebab kita cikgu, nak tunaikan amanah. Mak-mak nak tengok video, mak-mak nak tengok cikgu-cikgunya. Jadi kita buat. Kita suruh, kita minta mak ayah pula bantu anak-anak untuk buat pergerakan tu, untuk menyebut pergerakan tu. Okey. Ni sama juga. Yang bestnya buku ni dia ada kawan dia tahu. Ini bukan sahaja bacaan ni, kalau kawan dia yang ni. Let's Write. Siapa yang tengah tengok tu boleh kongsi-kongsi kalau ada yang mencari buku-buku tambahan untuk anak. Ni Let's Write. Buku ni ada kesinambungan. Macam Let's Read ni ada kesinambungan, maksudnya sama. Apa yang belajar dekat Let's Write, apa yang belajar dekat Let's Read ada dekat Let's Write. Macam tadi kan, ada kita belajar ABC tadi kan. Mana tadi kita belajar ABC? Ni, tengok. B untuk apa? B untuk bear. Kat sini pun untuk B untuk bear. B untuk bear, sama. Dia tak larilah dia. Dia faham. Bila dia dah buat satu muka surat, dah boleh cuba buat latihan Let's Write pula. Okey. Okey, sampai mana tadi? Sampai my body. Lepas tu nanti akan belajar tentang my family. Ni boleh terangkan dekat anak-anak. Mak macam mana, ayah, anak perempuan, kakak, adik, anak perempuan, anak lelaki. Okey. Ni my family tree. Salah silah keluarga. Salah silah keluarga. Salah silah kan, keluarga. Kadang-kadang keliru nak sebut benda Allah tu. Ni. Ni memang kena bantuan mak ayah ni. Anak-anak kita tak tahu. Jadi tengah-tengah cuti ni bolehlah cerita-cerita dekat anak-anak. Kalau tak nak buat formal pun cerita secara tak formal. Cakap nama atuk siapa, nama nenek siapa, mak ayah, lepas tu nama aunty, uncle, cousin siapa. Okey. Yang ni dia akan masuk tentang perkataan macam AT family. Apa, dia dah senaraikan siap-siap dah. Tak payah kita nak cari lagi dah. Senang buku ni, dia dah senaraikan. Dia dah senaraikan dalam ni. Semua. Banyak sangat. Cari dan apa. Ni kan, ada juga perkataan kita tak faham dalam ni kan. Boleh cari dalam kamus. Bahasa Inggeris dia perlukan kamus. Cari dalam kamus. Tulis je dekat atas ni. Nanti bila buat lagi, boleh tengok, boleh teka-teka dengan anak. Okay. Nampak dia dah sediakan dah. Dalam ni banyak ni perkataan-perkataan yang saya tak tahu ni. Perkataan-perkataan yang saya dah lupa sebab saya bukan cikgu BI kan. Tapi dengan bantuan kamus, insyaAllah kita akan dapat apa yang kita tak faham tu. Boleh Google pun boleh, Google Translate. Sekarang ni dah macam-macam dah. Kadang-kadang kita je yang banyak alasan. Sebenarnya kita tak nak buat, tapi itulah macam alasan kita bagi kan. Sama lah, kadang-kadang saya pun macam tu juga. Manusia. Tapi itulah sekarang ni kalau kita
apa orang kata, tak maju ke depan, anak-anak kita akan ketinggalan lah. Orang kata tak apalah, tak dapat buku teks, biar je lah. Tak nak usaha cari buku teks digital ke, tak nak usaha cari bahan pembelajaran tambahan ke. Jadi memang tertinggal lah. Cikgu-cikgu pula pun ramai anak murid. Nak kejar seorang-seorang susah juga. Jadi perlukan sangat-sangat sokongan mak ayah, bantu sama-sama dengan cikgu. Sediakan, mana buku teks tambahan tak ada, buku teks tak dapat lagi, boleh cari dekat guna buku teks digital dulu. Okey. Dapatkan buku tambahan pun boleh. Yang ni saya sangat suka buat benda ni dekat dalam buku Let's Write ni. Kita tengok apa yang ada. Dia akan okey, contohlah ya. Mana? Okey, kita tunjuk contoh yang ni lah dulu. Okey, tunjuk contoh dalam buku Let's Write. Ni yang kita buat-buat tadi tu kan. Dia ada minta soreh pula. Kalau kita tak faham, kita dah tulis perkataan tu, boleh cuba untuk tulis kat Let's Write ni pula. Contoh kita tak faham, kita tulislah cap kan. Kita kat sini dekat dalam dalam Let's Read ni, kita dah cari dah maksud cap ni. Kita tulis dah kat sini, cap topi kan. Topi. Nak tengok anak kita ingat ke tak balik, ambil buku Let's Write. Okey, kat sini cap. Suruh dia ikut. Suruh dia sebut. Ada cap bahan ada topi. Orang kata ada bahan bahan yang dia boleh pegang lagi bagus. Ada topi kan. Tunjuk ni cap. Apa tu cap? Topi. Tulis kat sini, atas ni. Ingat lagi tak? Cap tu topi. Suruh dia tulis maksud dia sekali. Sambil suri-suri, ajar motor halus anak-anak, bagi tulisan cantik. Ni bantu tau, bantu sangat. Kalau mak ayah tengok sekarang ni tulisan anak macam-macam, macam cacing kerawit ke, macam apa ke, mak ayah boleh bantu. Jangan, ni nasihat saya lah, jangan kita mak ayah pula yang menulis kat situ. Saya tahu tau bila kita kenal murid kita, bila mak ayah bantu ataupun mak ayah yang menulis, kita dapat detect. Cikgu-cikgu tahu sebenarnya mana mak ayah yang bantu, betul-betul bantu, mana yang mak ayah yang tulis. Kadang-kadang mak ayah ni dia hangin dengan anak. Anak pun macam-macam, nak suruh belajar pun ada yang tak nak duduk diam, ada yang tak nak buat. Jadi mak ayah yang buat. Janganlah macam tu. Kita minta, kita boleh buat apa orang kata reward ke untuk anak-anak. Boleh buat orang kata ganjaran. Contoh selalunya dia main pukul 5.30, boleh bagi dia main awal ke, ataupun lepas dia habis belajar boleh dia buka TV ke. Tapi kita bagilah terus terang dengan dia. Contoh tengok TV kan, boleh berapa jam, boleh setengah jam ke, boleh 1 jam ke. Tapi apa-apa pun kena buat dulu. Kalau dia meronta-ronta dan kita ikut, memang dia rasa mak ayah aku ni boleh makan ni. Macam itulah ayat dia. Mak ayah aku ni boleh makan ni. Jadi kita memberontak lah. Anak-anak berontak je lah. Anak-anak berontak je lah. So nanti confirm dapat dia punya TV. Kadang-kadang kita tak nak dengar bingit kan. Tapi itu sebenarnya taktik mereka tu. Saya pun anak-anak murid saya pun macam tu juga. Kita dulu pun waktu kecil-kecil pun dulu macam tu juga kan. Nak perhatian. Memang kita akan memberontak. Lepas tu bila dapat tu kita rasa kejayaan dan kita akan buat lagi. Bila mak ayah tak bagi dan kita faham, kita buatlah macam mana pun, berguling ke, menjerit ke, tak dapat juga. Jadi memang kita nak buat lagi ke? Kalau nak buat, orang kata habis beras je. Penat kita je. Jadi mak ayah kalau anak-anak meronta tu, cekalkanlah hati. Cekalkan hati. Kalau tak boleh. Macam ada anak murid saya kan, dia tak suka pergi padang tau. Jadi dia tak suka berubah tempat. Dia kalau boleh duduk kelas je. Tapi macam kami, cikgu-cikgu, dah kalau waktu PJ, tak ada orang dekat kelas, nak juga duduk kelas, siapa yang nak tunggu kan. Jadi
Nak tak nak memang kena bawa juga anak macam mana pun kena bawa juga dia pergi Padang. Dia kena tahu yang waktu PJ kena Padang. Bukan waktu PJ duduk dalam kelas. Kalau kita ikut je dia nak pergi nak kelas, dia memang meronta-ronta. Time tu saya sampai kena pergi urut tau. Mak ayah dia saya rasa tak tahu pun cerita dia sebaliknya. Saya kena pergi urut sebab membawa anak murid, badan dia besar, membawa dia nak pergi Padang masa tu. Tapi itulah, bila kita menggunakan tenaga kita yang tak berapa ni, bawa yang anak murid kita badan besar tu, sakit. Kat sini tangan-tangan tu memang sakit, balik ke sekolah kena pergi urut. Keluarkan duit sendiri. Itulah antara, tak adalah kata pengorbanan, tapi antara usaha-usaha cikgu lah untuk anak-anak kat sekolah. Lagi-lagi tahun 1. Kalau kita tengok tahun 1 kan, selalunya masuk mestilah ada yang menangis. Mak ayah kan kalau nanti buka sekolah, sebab dah lama sangat kan tak sekolah ni, jadi momentum diorang pun nak pergi sekolah tu pun rasa macam, lagi-lagi tahun 1 tak suka pergi sekolah kan, macam tu. Jadi bila hantar nak pergi sekolah, tinggalkan je dengan cikgu, tahulah cikgu uruskan. Mak ayah teruskan pergi kerja walaupun nak rasa apa kata nak menangis ke kan, tinggalkan anak ke sekolah tu. Dan kita nak menangis kan, kena tinggalkan anak pergi sekolah. Biarkan je kalau anak tu menangis. Tahulah cikgu nak urus. Tahulah ada pembantu, kadang-kadang ada pembantu. Kalau macam saya ada pembantu kan, bantu urus. Kita tinggalkan, kita keraskan hati, jangan ikut sangat kehendak anak. Kita tinggalkan kat sekolah. Kita percaya kat cikgu. Asalkan cikgu tu pun tak apa orang kata, tak adalah nak sebat anak kita berbirat-birat. Kalau dengan parents-parents saya pun, saya memang tanya. Tak sempat tanya pun, dia orang dah cakap, cikgu saya benarkan cikgu nak rotan anak saya, boleh. Tapi saya tak ada perotan, tak pernah berotan anak murid. Bebel selalu. Biasalah cikgu perempuan kan, dia mulut dia lah laju. Okay. Jadi jangan ikut kehendak anak lah. Anak kata tak nak belajar, okay, ikut je tak nak belajar. Kan kalau suruh belajar dia meraung. Jadi tak boleh lah macam tu. Jadi boleh cuba, boleh apa orang kata, boleh didik anak kita. Tak semua benda yang dia nak dia akan dapat. Dia kena usaha. Macam cerita saya lah, saya dulu pun waktu sekolah rendah, nak dapatkan duit belanja tu, mula saya belanja 20 sen je tau untuk sekolah darjah 1. 20 sen je dapat beli apa pun, tapi bawa bekal lah time tu. Bawa bekal, sekali dah 20 sen time tu kan memang murah-murah harga makanan kan. Tak adalah nak beli sangat pun sebab dah ada bekal. Mak pun dah bekalkan makanan. Tapi 20 sen nak beli apa je pun kalau kita tak ada makanan kan. Jadi bila nak dapatkan, ayah saya cakap kalau nak dapatkan, nak naik duit belanja, kena dapat nombor 1 hingga 3. Itu jadi macam orang kata pembakar semangat lah. Tak adalah saya terus tahun depannya, tahun depannya darjah 2 terus dapat naik 50 sen ke. Kena usahalah belajar. Dapat nombor 1, barulah 1 hingga 3, barulah naik 50 sen. Naik lagi tahun depan darjah 3 naik 70 sen. Darjah 4 dapat naik RM1. Waktu saya darjah sekolah rendah dulu pun sampai RM1 je. Sebab darjah 5 time tu tak dapat nombor 1 hingga 3. Dapat nombor berapa tau, dapat jauh-jauh sikit belakang-belakang. Dulu pun apa orang kata, nak dapat barang bukan main payah kan, nak dapat sesuatu tu kan. Jadi mak ayah saya ni dia suka gunakan periksa besar. Periksa akhir tahun, periksa pertengahan tahun, periksa PTS, periksa UPSR tu dia jadikan orang kata pembangkit semangat. Dia nak bagi anak dia pandai, tapi dia nak apa orang kata, nak suruh anak tu ada semangat sendiri. Dia letakkan reward macam tu dekat kita, dekat anak-anak dia. Jadi bila ada reward tu, yang macam saya kan, saya memang nak apa orang kata, nak naikkan duit belanja. Jadi kita sendiri akan usaha, tak payah suruh mak ayah baca buku. Memang akan baca buku sebab tahu kalau tak baca buku, tak pandai, nak jawab PSA ni payah. Tak dapat nombor 1 sampai nombor 3. Jadi nak tak nak kita usaha. Siapa yang tengah tengok live ni, terima kasih tengah tengok live ni, boleh sharing-sharing dekat 10 group terdekat ataupun share dekat apa orang kata, wall masing-masing. So Aini tengah share tentang tips untuk kuasai bahasa Inggeris. Yang pertama tadi yang cakap, yang pertama kena sebut dengan jelas dan kuat.
Sebutan jelas dan kuat untuk bahasa Inggeris ni. Yang kedua, kalau ni kita tak tahu macam mana sebutan yang betul, kita boleh guna apps. Banyak sangat apps. Dr. Amalina pun hari tu ada keluarkan statement apps-apps yang bagus kalau kita nak belajar bahasa Inggeris. Sebab kita tahu Dr. Amalina memang hebat dalam bahasa Inggeris kan. Kalau macam saya guna apps Hello English. Boleh dapat kat Play Store. Download, install dia kat situ. Kadang-kadang kita tak tahu nak sebut macam mana. Yelah, kita makan makanan Melayu, makan belacan, orang sana makan ni kan. Jadi pun sebutan pun kadang-kadang terbelit-belit. Jadi boleh cuba. Yang kedua, yang ketiga, boleh dapatkan bahan-bahan pembelajaran yang lain. Contoh dapatkan Let's Read ke, Let's Write ke untuk bahasa Inggeris. Ni, sebab dia berwarna tau. Berwarna terang, huruf besar-besar, tulisan cantik, grafik pun menarik. Jadi dia buat kita rasa lagi nak belajar. Ni kalau anak-anak kita kan, kalau cuba kita letakkan diri kita dekat anak kita. Mesti nak buku-buku macam ni, buku-buku yang menarik, ada kartun. Yang huruf besar-besar. Yang huruf besar-besar ni. Macam ada orang tanyalah saya, duit gaji buat apa? Duit gaji saya bulan ni saya gunakan untuk beli PDPR punya barang, beli mikrofon, beli apa ni nama dia? Beli kamera, webcam. Lepas tu beli juga buku pengurusan diri. Sebab saya dah hantar sebenarnya buku-buku teks ni, tapi usaha cikgu, bukan saya nak cakap saya je lah, cikgu-cikgu lain pun. Usaha yang orang kata tak didendang ni, ada yang ayah sampai marah-marah itu semua. Segelintir lah, bukan semua saya cakap. Usaha kami pun kami guna buku teks digital juga. Sebab buku teks dah hantar dah tahun lepas. Kalau tahu kalau tahu COVID ni nak meningkat macam ni, tak pergi sekolah tahun ni, dah lama dah simpan buku teks tu. Tapi kena pulang tahun lepas, jadi kami pulangkan. Sekarang pun cikgu-cikgu pun guna buku teks digital. Tak ada pun buku teks saya guna buku teks digital. Dan saya guna bahan pembelajaran macam ni lah. Saya beli buku pengurusan diri, tak sampai lagi. Ni kalau untuk cikgu-cikgu BI, boleh lah guna Let's Read, Let's Write. Macam ni, buku-buku tambahan. Okay. Yang seterusnya saya cakap tadi, sebut sambil buat pergerakan. Macam contoh kita nak tunjuk nose kan. Nose saya gatal sebenarnya. Nose kan. Tunjuk mana nose tu. Boleh buat permainan. Permainan teka-teka. Cuba Simon says kan. Simon says nose. Kita buat salah. Tengok anak kita faham ke tidak sebenarnya. Kita buat salah tapi anak kita faham tak? Betul ke ni nose? Ni mouth. Jadi kita boleh buat permainan. Tak adalah stres sangat belajar. Ini kat sekolah pun dah stres. Nak belajar tambahan lagi stres. Jadi kita jangan mengharap cikgu sahaja. Mak ayah pun kena usaha lebih. Bantu anak-anak bagi sokongan. Cari buku tambahan. Saya ni menjual buku ni bukannya sebab apa orang kata nak dapat keuntungan je. Sebab saya rasa memang buku-buku ni memang bagus. Sebab dia tak ada dekat Popular, tak dapat dekat MPH, boleh beli dekat ejen-ejen sahaja. Dan ramai cikgu-cikgu yang macam saya sendiri pun, saya beli sebenarnya untuk buku untuk diri saya sendiri, nak jadikan bahan rujukan. Tapi dah jatuh cinta orang kata sebab tengok buku-buku yang dikeluarkan memang sangat menarik. Mana dah dapat buku-buku macam ni? Harga pun tak mahal. Ini RM35 sahaja dengan tebal ni. Semua orang cakap, wah tebalnya 102 muka surat. Boleh dapat dengan RM35 sahaja. Ni pun sama, RM35 latihan ni. Okay, siapa yang dapatkan dengan saya waktu saya live ni kata nak, ataupun WhatsApp saya, saya akan bagi ni kalender. Ni percuma je. Mana-mana yang dah pernah beli dengan saya, dah pernah dapat kalender ni, saya nak bagi ni percuma. Ding 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 ding. Apa ni? Makanan kesihatan. Chia seed. Percuma je saya nak bagi. Tapi yang mana post dengan saya je lah. Kalau post dengan HQ, saya bagi ni je. Sebab ada buku rak tu kan, rak hijau tu, dah tinggal sikit dah. Saya nak restock buku tapi ada masalah banking, ada masalah bank kan, transaksi. Jadi takut nak transfer duit. Jadi biar masalah tu settle dulu,
Tadi dah call bank. Bank kata pukul 8 malam ni siapa yang terjejas hari tu. Ada yang tanya saya apa benda lah saya post tu. Saya post, kawan-kawan saya semua cakap buat transaksi untuk CIMB 2 hari lepas dalam 26 hari bulan kan. Terus duit tolak. Tapi kita, orang yang terima duit kita tu kata tak ada. Jadi tak tahu duit tu kat mana, terapung ke, kat mana ke. Jadi saya pun tertanya, terus call bank. Bank kata hari ni akan masuk. Tapi bila check dengan penerima kata tak ada. Lepas tu call lagi sekali, sebaik hari ni walaupun hari cuti umum, diorang kata pukul 8 malam ni insyaAllah clear. Ramai juga terjejas katanya dalam 25 hari bulan, start dengan waktu gaji hari tu, 25, 26, 27, 3 hari terjejas. Adakah yang kawan-kawan kat sini terjejas? Salah seorang saya lah tu. Risaulah mana-mana duit kita, bukannya sikit, RM10 pun duit kan sekarang ni. Dah lagi-lagi dengan COVID ni, dapat duit tu kan senang. Jadi itulah yang saya cakap tadi. Siapa yang dapatkan buku-buku ni, ni buku Let's Write ataupun buku Let's Read, kalau beli combo, dia akan dapat satu lagi kawan dia yang kecil, Kids Easy Reading. Yang tu sesuai sangat untuk jadikan bahan bacaan waktu nak tidur. Sebab dia ayat dia pendek-pendek je bahasa Inggeris tu. Kalau beli combo dengan saya nak bagi ni percuma. Kalender percuma. Kalau ada customer-customer saya yang pernah beli, dah pernah dapat kalender, saya nak bagi ni percuma. Ini yang apa? Yang post dengan saya je lah. Kalau post dengan HQ, tak apa nak tolong lah, HQ saya jauh. Jadi mana beli saya dengan saya ni pun ada dalam 2-3 set je lagi. Let's read ni tak banyak. Okay, dah sejam lebih dah bercakap. Okay, macam Let's Read ni, dia ada juga gambar-gambar tau. Sekarang ni kan kalau macam cikgu-cikgu tengah cari gambar-gambar ni, bukan senang tau. Saya sendiri pun cari-cari gambar dekat internet, bukan main payah lagi. Nak cari ni untuk buat clip art kita, nak cantik-cantikkan kita punya PowerPoint, nak cantik-cantikkan kita punya video. Jadi bila ada kat sini, kita boleh ambil je. Saya sampai beli, apa orang kata, beli dalam grup lagi, clip art menarik nak tarik perhatian murid-murid. Tu pun mak ayah tak tahu kan. Pengorbanan cikgu, pakai duit sendiri je pun. Tak claim pun kat mak bapak ni. Mak ayah adalah yang setengah tu baca terhiris jugalah, kata potonglah gaji cikgu-cikgu ni di rumah, bukan buat apa pun. Dia tak tahu duit tu selalu pergi beli bahan-bahan pembelajaran untuk anak-anak. Bukan untuk anak siapa, anak-anak tuan-tuan dan perempuan lah. Takkanlah kami setiap kali kami buat tu kami nak kena hebah-hebah. Tapi bila dah jadi macam tu, kena hebah lah juga sebab ada orang yang tak faham. Ni beli tau, kena beli clip art ni. Tapi kalau ada buku ni boleh lah ambil, jadikan ni gambar-gambar clip art. Nampak warna terang. Gaji saya pun saya dah gunakan untuk beli buku pengurusan diri sebab tak ada buku teks. Memang beli bahan rujukan lah. Bahan rujukan, guna duit sendiri. Nak bantu anak murid, macam mana nak ajar lagi bagi mereka faham. Ni, play with my friend. Boleh lah cakap kat anak pukul 6 kena bangun, sembahyang subuh. Kena tegas lah dengan anak. Ini ada cikgu tu kan, dia tunggu depan laptop, terkedip-kedip dia seorang, menunggu anak murid masuk. Google Meet dengan anak murid, tak masuk-masuk. Rupanya anaknya tidur. Anak murid tidur, cikgu lah terkedip-kedipnya kat depan laptop tu menunggu. Janganlah buat macam tu. Kita adab, orang kata adab menuntut ilmu kena jaga. Baik dari segi mak ayah, baik dari segi anak, dan juga cikgu-cikgu, sama je. Cikgu-cikgu pun bukannya orang kata sempurna. Jadi kalau ada apa-apa masalah dengan cikgu, PM je cikgu tepi. Tak perlu pun nak post-post kat Facebook, cakap sekolah ni macam ni, cikgunya tak nak buat ni. Selesaikan masalah tu. Saya rasa better pergi PM tepi je cikgu tu. Terus terang nak apa. Macam sekolah saya sendiri buat survey, bagi tahu nak apa. Ada parents tu panjang, dia lebar terang. Dia nak video.
Lepas tu dia nak bahan pembelajaran tu nak kena hantar, buat modul, hantar dekat Pak Guide, nanti diorang boleh ambil. Yang mana tak ada printer apa semua tu kan. Jadi kami buat. Modul tu kena hantar 2 minggu sekali. Dah 2 minggu ke depan dah kami buat modul-modul tu. Nak rekod video lagi, nak video kan. Sebab kalau ada yang setengah mak ayah kerja, tak ada peranti, tak ada handset untuk anak-anak, kami faham, kami rekod. Kami, macam saya sendiri, saya rekod, lepas tu saya bagi sekali video tu. Saya tak bagi link, saya bagi link YouTube tu, tapi saya bagi sekali video yang saya dah rekod tu. 2 benda saya bagi. Kena download tu satu. Mana-mana yang mak ayah yang boleh tengok, tak boleh akses internet nak tengok YouTube, ada yang pusing katanya, tengok yang saya bagi satu lagi video tu. Tak ada link, memang saya buka aja video kat situ, kat dalam handset. Jadi cikgu-cikgu dah usaha, mak ayah pun bantulah cikgu-cikgu. Mak ayah pun kena cakap dekat anak-anak, mak dah buat macam ni, mak ayah dah keluarkan duit, dah dah beli buku. Ada mak ayah tu sampai sanggup beli buku teks sebab apa kata, nak anak dia pandai kan. Sekarang buku teks semua ada yang tak dapat lagi. Sanggup, terima kasih banyak-banyak sebab bantu anak-anak. Bukannya anak orang lain yang pandai, anak sendiri yang pandai. Kami ni membantu je. Anak sendiri pandai, dah besar nanti nak jadi engineer ke, doktor ke, lawyer. Peganglah prinsip pendidikan yang mampu merubah kehidupan kita. Saya dah rasa sendiri benda tu. Dulu waktu saya kecil-kecil, saya pun bukan daripada keluarga senang. Tak katalah susah, tapi tak senang. Tak semua benda yang kita nak tu dapat. Jadi kita usahalah. Bila besar ni rasa alhamdulillah lah, mak ayah aku hantar dulu pergi sekolah macam ni. Hantar dulu masuk jadi cikgu macam ni rupanya. Nampaklah tu dengan restu mak ayah lagi kan. Restu cikgu-cikgu lagi. Janganlah melawan cikgu-cikgu anak-anak tu. Cikgu cakap Google Meet pukul berapa, pastikan dah bangun. Jangan cikgu nak menunggu anak murid. Lain dah tu adabnya. Biar murid-murid tunggu cikgu tak apa. Okay, ni kita boleh terangkan lah dekat anak-anak kita. Pukul berapa makan breakfast sebelum masuk kelas, pastikan anak-anak dapatkan sarapan. Siapa yang tengah tengok tu boleh share-share. Indah share tadi tips untuk kuasai bahasa Inggeris. Yang pertama, kena cakap kuat. Sebut tu, bila sebut, tunjukkan apa yang kita sebut tu. Kalau kita sebut hand, tunjukkan hand. Sebut nose, tunjuk nose. Tak semestinya formal, boleh buat permainan ke dengan anak-anak. Okay. Lepas tu boleh guna apps. Ada apps tu yang ada apa kata? Ada vocab, ada sebutan. Hello English. Hello English nama dia. Apps Hello English boleh dapat dekat apps. Bolehlah download. Kita boleh main-main kat situ, ada game juga. Bosan-bosan, dah penat belajar, bolehlah relax main game. Okay, lepas tu kita boleh dapatkan bahan-bahan pelajaran yang tambahan macam ni. Let's read, let's write. Okay. Lagi bila kita membaca tu pun pastikan kita baca dengan ada orang yang membantu kita baca. Baca dengan mak ayah ke, baca dengan adik-beradik ke. Okay. Baca dengan kawan-kawan tak ada pula COVID ni. Bacalah dengan adik-beradik ke. Salah tak apa, kita boleh betulkan. Tanyalah cikgu bahasa Inggeris, betul ke saya sebut macam ni? Itu guna cikgu. Cikgu-cikgu sedia membantu. Boleh je PM je tepi. Janganlah kacau waktu cikgu tengah rehat-rehat sekarang ni. Ni tengah apa orang kata? Tengah cuti tai pusam sebenarnya cerita umum ni, jangan kacau cikgu esok-esok. Nak kacau esok. Esok cerita bahasa Inggeris kan. Buat dulu apa yang cikgu suruh tu. Lepas tu cakaplah kat cikgu, hari tu anak saya ada buat yang ni, betul ke cikgu kau nak sebut macam ni? Tanya je, cikgu boleh bantu. Jangan segan-segan. Tak perlu pun post-post kat Facebook. Bila mak ayah post pun saya pun jadi nak post. Tapi saya tak ni je lah, saya macam cakap stresnya baca macam tu. Sebab kita pun down tau. Saya pernah tahu hari tu down. Saya tengah buat modul untuk anak murid.
terbaca ni, sebab dia bukannya yang jenis post yang jenis orang yang merata tau, orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang tu apa orang kata, kawan-kawan kita yang kita kenal dekat Facebook, cakap cikgu ni macam-macam. Kita cikgu kan, dia terasa lah juga benda tu. Kadang-kadang jiran-jiran kita. Saya tak cakap semua tau. Ni kadang-kadang saya terus down mood time tu nak buat apa orang kata, nak buat modul, terus tutup. Bila baca negatif, semua salah cikgu. Tak ada line pun salah cikgu. Ada line yang betul-betul salah cikgu. Ada line murid tak masuk pun salah cikgu. Semua salah cikgu. Tak apalah. Kami cuba usaha sedaya mungkin. Mak ayah pun sama-sama berganding bahu. Anak-anak murid pun sama-sama. Bila semua berganding bahu, semua saling membantu, insyaAllah boleh. Ni tips untuk kuasai bahasa Inggeris saya dah cakap tadi. Ada 5 tadi tu kan. Ni contoh-contoh lagi. Nampak gambar-gambar dia menarik. Gambar-gambar dia jelas. Gambar-gambar dia besar. Bukannya hitam putih sahaja, memang berwarna. Ada orang cakap tau mahal. Contohnya dia cakap mahalnya buku RM35. Saya bagi video, saya suruh dia tengok sendiri. Lepas tu bila dah beli, dia kata, oh ni patutlah mahal buku ni. Dengan grafik ni macam ni. Ini grafik-grafik ni penulis dia, Cikgu Zawana. Dia bukan main ambil ciduk internet tau. Dia beli benda ni. Ada orang yang tukang melukis. Dia bukan cedok-cedok internet macam tu je. Cedok-cedok tampal, cedok-cedok paste dekat buku, nak buat buku. Ada orang nak keuntungan. Tapi Cikgu Zawana ni saya tengok cara dia buat buku memang sangat-sangat ikhlas. Lebih ni sebetulnya ni, bukan harga 35 kalau buku ni macam ni. Saya pernah tengok buku-buku lebih kurang macam ni, warna-warna ni. Buku macam ni je 60 lebih tau. Separuh daripada harga ni. Jadi dah jumpa buku macam ni, cuba dapatkan satu untuk anak-anak. Bagi dia. Dia jadi buku tambahan lah untuk bulan ni. Tak dapat beli 2, beli 1. Ada rezeki lebih, apa orang kata, gaji kita tu kan, kita spend sikit untuk anak, bahan pelajaran dia. Sambil tu cakap-cakap lah kat anak. Sembuh-sembuh saya dulu saya kena sembuh lah dengan mak ayah saya. Ni apa, ibu dah bagi buku macam-macam ni, tak belajar betul-betul, siap lah. Memang terus terang mak ayah saya cakap, tak belajar pandai-pandai, siap lah. Sebab macam mak saya pun, dia bagi, apa kata, dia keluarkan duit dia sendiri, duit nafkah yang ayah saya bagi tu. Mak saya tak kerja, suri rumah. Dia gunakan duit tu untuk beli buku-buku anak-anak dia. Dia tu beli buku satu set. Dia tahu saya suka bercerita. Dia beli satu set buku bercerita. Dia tahu saya suka buku, saya suka baca baca buku-buku cerita yang bentuk macam novel ke kan. Beli buku macam tu. Harry Potter. Dulu kan meriah dengan Harry Potter, mahal buku tu. Tapi dia buatlah reward tu, jadikan reward. Siapa yang tengah tengok tu, terima kasih tengah tengok live hari ni. Boleh share. Sebab yang dah share dah tadi tips untuk kuasai bahasa Inggeris. Ni salah satu bukunya lah. Buku Let's Read. Ini buku untuk latihan Let's Write. RM35 akan dapat satu lagi buku kecil. Dan nak bagi percuma. Yang ni siapa beli hari ni sahaja waktu hari ni tengah live. Dan yang ni nak bagi, kalau siapa yang pernah dapat kalender, pilih lah mana satu nak. Itu kalau yang post kat hari ni je tau. Kalau post daripada HQ, sebab buku ni pun tak banyak ni. Dekat dalam tangan ada dalam 3-4 set je lagi. Dah nak habis dah. Memang mak ayah memang cari sangat buku-buku sebenarnya. Okay. Lepas tu ada petikan-petikan macam ni. Tengok gambar pun comel-comel je. Gambar pun meriah orang kata. Cerita tentang buku, cerita tentang haiwan. Okay, ini Let's Read. Ini petikan. Ni kalau dah pandai bahasa Inggeris ni, untuk tahun 2, tahun 3 sesuai lah ni. Kita boleh buat soalan. Nampak? 102 muka surat. Tebal sangat buku ni. Macam tebal dia. 102 muka surat. Let's Read. Let's Write ada 135 muka surat. Harga sama, RM35.
Beli 2 dapat percuma kawan dia. Kids Easy Reading. Boleh buat sebagai bahan baca tambahan. Kalau ada nilam kan, buku macam Kids Easy Reading tu sangat sesuai masukkan dalam nilam. Dia boleh buku tu. Buku macam petikan petikan pendek. Macam buku cerita lah. Boleh jadi bedtime story ke. Okay. I rasa sampai situ je. Sharing tentang tips untuk kuasai bahasa Inggeris dah bagi tahu tadi. Yang pertama, kalau nak menyebut bahasa Inggeris ni, nak bercakap bahasa Inggeris ni memang kena cakap kuat. Maksudnya tak adalah cakap dalam hati. Memang kita praktis cakap kuat walaupun akan ada suara-suara sumbang kata, alah poyo lah cakap bahasa Inggeris. Abaikan. Saya selalu kena. Walaupun memang saya tak sampai sekarang pun saya tak pandai bahasa Inggeris ni pun. Bahasa Inggeris saya sederhana. Tapi alhamdulillah lah periksa besar semuanya dapat A. SPM je kantor dapat B time tu. Tak tahu kenapa. Dia apa orang kata? Bercakap, biarlah awak nak cakap kita poyo ke apa, memang kita kena cakap kuat bahasa Inggeris ni. Kena cuba bercakap dengan partner kita, sama ada mak ayah, sama ada cikgu, cakap dengan adik-beradik. Kena speaking lah. Kalau rasa speaking kat dalam rumah tu boleh bantu, ni lah macam sekolah kami dulu waktu sekolah rendah, hari Rabu dijadikan hari bahasa Inggeris. Siapa yang bercakap dalam bahasa lain waktu hari Rabu tu kena denda. Masuk duit dalam tong tabung tu. Lepas tu ada nyanyian bahasa Inggeris. Macam-macam lah cikgu bahasa Inggeris kan buat dia punya aktiviti. Sangat bagus lah macam tu. Lepas tu memang kena sebut kuat, dapatkan bahan-bahan pelajaran tambahan. Let's read, let's write. Dia tak dapatkan kedai buku je. Lepas tu dapatkan lagi, apa orang kata, kalau tak pandai nak sebut, nak cari contoh, boleh guna apps sekarang ni. Apps Hello English. Cubalah install apps tu. Lepas tu cuba dapatkan bantuan daripada cikgu-cikgu. Macam kalau kita gunakan buku ni kan, ada yang tak faham, boleh je tanya cikgu bahasa Inggeris kita. Tak ada masalah pun. Cikgu bahasa Inggeris saya pun, bukan cikgu bahasa Inggeris saya, kawan saya, kawan sekerja saya bahasa Inggeris, teacher, dia pun beli. Dia beli Let's Write kat saya. Sebab dia tengok bahan dalam ni sangat-sangat membantu. Dia kata tak, senang lah kalau nak cari bahan lembaran kerja, boleh ambil daripada ni. Sebab buku ni memang ikut sukatan KPM. Okay. Itu sahaja rasanya perkongsian saya hari ni. Dah sejam 16 minit dah. Terima kasih sebab sudi tengok. Yang kat belakang tu yang kotak baby tu penuh dengan, bukan penuh dengan pampers tu, penuh dengan apa orang kata? Mainan. Ada mainan Lego. Itu pun bagus untuk anak-anak. Tutup TV, main dengan Lego, bantu dia motor halus dia. Tangan-tangan ni perlu bergerak supaya boleh untuk tulisan cantik, boleh senang nak buat kerja. Tak adalah dia kalau main gadget kan, kita asyik ni slide ni. Saya terasa tau, sebab saya banyak kerja, cikgu-cikgu pun kadang-kadang banyak guna gadget ni kan. Terasa ni, saya selalu guna ibu jari ni, dia terasa makin nipis dan terasa panas. Sampai saya kena guna, apa kata, ada satu saya beli kat Shopee, gatal-gatal beli yang 11 sen tu. Waktu sale tu, dia punya macam, apa tu nama dia? Sarung tangan kecil, comel je. Tapi dia bantulah untuk slide, asyik slide je. Terasa tau, sekarang pun terasa. Terasa dia punya dah macam menipis. So, kita selalu sangat main gadget. Mak ayah tak apalah nak main gadget, tapi anak-anak sekarang ni bukan tak nak bagi dia main, bagi, tapi tolong kawal dan tengok apa yang dia buat. Bagilah masa-masa okey dah siap kerja sekolah semua, baru boleh main gadget. Sebab sekarang faham, sekarang pun PDPR memang menggunakan gadget, guna handset, guna laptop. Macam mana kan? Jadi kita tak apa, kita bagi waktu tu. Dah habis waktu tu kita ambil balik simpan. Cakap kat dia, kalau nak ni main, siapkan kerja, dah siap kerja, dah guna handset semua, bagi dia main sejam, setengah jam, 15 minit. Tu pulang kat ibu bapa. Dah lepas tu bagi pulang balik. Anak-anak berontak nak juga lepas tu. Tolong kuatkan iman mak ayah supaya tak ikut sangat cakap anak-anak ni. Dia orang kadang-kadang banyak kelentong. Ya kita dulu pun, saya pun dulu waktu kecil-kecil kelentong kan. Tak dapat barang semua nak merengek, nak mengamuk. Tapi bila mak ayah tak layan, kita pun dah penat nak mengamuk je kan.
Okay, siapa yang tengok sharing saya ni, saya mohon maaf kalau ada salah silap perkataan saya, salah silap dari segi perbuatan, dari segi percakapan. Kalau rasa nak dapatkan buku-buku lain pun boleh cari saya. Saya akan share live ni dekat YouTube saya. Alang-alang kan. Mana tahu yang ada cari-cari tentang tips untuk kuasai bahasa Inggeris ke, tips untuk kuasai untuk jadi tulisan cantik ke apa kan. Boleh cari kat situ. Kalau yang rasa sangat macam apa, postage tu membebankan, ni RM8 kan. Postage boleh beli dekat Shopee. Boleh dapatkan kat Shopee saya ada share tadi. Nuraini 210591. Tu Shopee saya. Kalau ada yang PM sekarang pun boleh. Ada postage petang ni insya-Allah. Okay, itu sahaja. Semoga bermanfaat. Boleh share live ni dekat group masing-masing. Group Facebook dan juga Facebook wall masing-masing. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.